Hai semua, apa kabar? Pada kali ini, Cikgu Dina ingin mengajak anda semua meneliti syair burung nuri. Syair burung nuri diambil daripada antologi Bintang Hati tingkatan 3, halaman 3 hingga 4. Antara aspek kajian bagi syair burung nuri pada kali ini termasuklah kita akan meneliti maksud setiap rangkap. Kemudian kita akan melihat tema dan persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Dengarkan syair burung nuri dengan irama Siti Zawiyah. Bermula warga surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta, tambahan badan miskin dan nista. Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masyghul gundah merawan, terperilah mada pati nintuan. Dituliskan sahifah supaya nyata, barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dakwah dan kertas tempat berkata. Sudahlah nasib untung yang malang, mengambah lautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepalang, sentiasa di dalam nasib dan walang. Hanyutlah badan kesana kemari, segenap pesisir desa negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap nan tidak, minum pun kari. Bangun terjunun badan suatu, gundalah fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti. Jikalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Baiklah, untuk maksud rangkap pertama, bermula warkah surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Bermaksud, penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina, sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Seterusnya, pada rangkap yang kedua, gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta, tambahan badan miskin dan nista. Maksud rangkap kedua ialah, menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Terusnya, maksud rangkap ketiga,
Beribu ampun kiranya Tuan, atasnya hulu fakir nistawan, daripada masyghul gundah merawan, terberilah mada patik nintuan. Penyair memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut. Rangkap keempat, dituliskan sahifah supaya nyata, barang yang gairah di dalam cinta, terfikir-fikir bukan menderita, dakwat dan kertas tempat berkata. Penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta, agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran meluahkan perasaan. Maksud rangkap kelima, sudahlah nasib untung yang malang, mengambah lautan berulang-ulang, mudaratnya bukan lagi kepalang, senantiasa di dalam nasib dan walang. Penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang kali, sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. Maksud rangkap keenam pula, hanyutlah badan kesana kemari, segenap pesisir desa negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap dan tidak, minum pun kari. Penyair mengisahkan kehidupannya terumbang-ambing tanpa arah tuju, tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Seterusnya, rangkap ketujuh, bangun terjunun badan suatu, gundalah fikir tiada tertentu, laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Bermaksud, penyair tersedar bahawa tidak guna hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya menjadi hancur. Rangkap terakhir iaitu rangkap 8, remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti, jikalau kiranya hamba turiti, daripada hidup sebaiknya mati. Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa, boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewaan itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Tema bagi syair Burung Nuri ialah adab dalam kehidupan seseorang. Baiklah, sekarang mari pula kita lihat persoalan, nilai dan pengajaran. Ketiga-tiga aspek ini diletakkan bersama kerana dengan satu nilai kita dapat menerangkan persoalan dan pengajaran dalam masa yang sama. Contohnya nilai kebijaksanaan. Persoalan kebijaksanaan menyusun perancangan bagi memiliki orang yang kita cintai. Untuk menghuraikan pengajaran pula, kita hendaklah bijak menyusun perancangan demi memikat orang yang kita cintai. Seterusnya, nilai merendah diri. Nilai merendah diri untuk persoalan sikap merendah diri dalam kehidupan. Bagi pengajaran pula, kita hendaklah mengamalkan sikap merendah diri supaya orang lain tidak membenci diri kita. Seterusnya, nilai rasional. Untuk persoalan ini, persoalan bertindak dengan rasional tanpa mengikut perasaan. Manakala pengajarannya pula, kita hendaklah rasional dalam membuat sesuatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari. Akhir sekali, nilai ketabahan. Persoalan ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup. Manakala pengajarannya ialah kita hendaklah tabah dalam menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan. Yang seterusnya ialah bentuk syair. Bentuk yang pertama ialah syair Burung Nuri terdiri daripada 8 rangkap. Yang kedua, setiap rangkap dalam syair Burung Nuri memiliki 4 baris. Yang ketiga, semua baris merupakan maksud. Manakala bilangan kata ialah 3 hingga 6 patah kata sebaris. Setiap baris juga memiliki 10 hingga 13 suku kata sebaris. Akhir sekali, bentuk syair Burung Nuri terikat. Aspek kajian kita yang terakhir pada kali ini ialah gaya bahasa. Antara gaya bahasa yang terdapat dalam syair Burung Nuri ialah inversi. Contohnya, dituliskan sahifah supaya nyata pada rangkap keempat, baris pertama. Gaya bahasa simile, laksana cermin jatuh ke batu pada rangkap ketujuh, baris ketiga. Gaya bahasa repetisi, hanyutlah badan kesana kemari pada rangkap 6, baris pertama. Gaya bahasa sinkop,
Contoh, sajak dan nazam banyak tak kena. Pada rangkap 1 baris ketiga. Asonansi iaitu perulangan huruf vokal, antaranya ialah bermula warka surat rencana perulangan vokal A pada rangkap pertama baris pertama. Manakala aliterasi perulangan huruf konsonan, gundalah fikir tiada tertentu iaitu pengulangan konsonan T pada rangkap ketujuh baris kedua. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Lina harapkan agar semua pelajar dapat memahami syair burung nuri dengan lebih baik. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe channel YouTube Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.